Assalamualaikum, saya Rasadi Baratzi dan ini adalah cerita saya. Saya mula pada tahun 1988. Masa tu saya masuk sebagai pembantu di bahagian urusan pemakaian, wardrobe assistant. Waktu saya masuk tu saya baru 18 tahun. Jadi diorang kata kamu ni terlalu muda untuk menjadi pembaca berita. Siapalah nak percaya orang 18 tahun. Jadi 3 bulan lepas tu saya jadi 19. Saya terus diserapkan ke dalam berita, alhamdulillah. Dan saya tidak mula sebagai pembaca berita, mula sebagai wartawan siaran, dan selepas itu pengulas sukan dan pembaca berita, alhamdulillah. Kalau kita dilahirkan OKU, kepayahan tu ada, tetapi apabila kita menjadi OKU ketika separuh usia kita lagi sukar sebenarnya, pasal kita dah biasa buat banyak benda. Jadi kita nak adjust tu memang kalut jugalah. Saya sebenarnya payah pasal saya terpaksa belajar untuk buat benda seperti bergerak kursi roda. Saya terpaksa gunakan lampin sewaktu tu, gunakan beg air kencing, macam-macam saya kena adjust. Tapi alhamdulillah berkat tunjuk ajar daripada doktor, occupational therapist kan, pakar juru cara tata kerja semua tu. Jadi saya banyak belajar untuk hidup sebagai OKU dengan menggunakan kursi roda, dan saya juga meminjam semangat sahabat-sahabat OKU saya yang lain untuk saya mula berdikari seperti orang lain yang OKU juga. Ada 3 perkara yang buat saya jadi tabah, jadi saya seperti saya sekarang. Pertama-tamanya adalah Allah yang Maha Esa, kerana Allah tidak pernah mengabaikan kita. Kita saja yang lupa pada Dia. Allah beri saya kekuatan. Kedua, saya alhamdulillah mempunyai ahli keluarga dan sahabat, 2-3 sahabat yang bersama saya melalui perubahan dalam hidup saya. Yang ketiga, saya meminjam semangat sahabat-sahabat OKU saya. Dia tak kisah, dia tak nampak, dia tak dengar keadaan dia bagaimanapun, dia masih terus semangat dia orang tu tidak boleh ditukar ganti, tidak boleh dibeli, tidak boleh dicari. Tetapi terus terang saya katakan, kalau dengan sokongan mereka di luar sana, ianya tidak akan boleh dengan semangat yang Allah yang Maha Esa beri pada saya, ianya tidak boleh menjadi sekiranya saya sendiri tidak mahu cekal dan merubah keadaan. Jadi yang beri saya, kalau salah seorang daripada manusia, yang beri saya kekuatan adalah diri saya sendiri. Pasal hanya kita yang tahu keadaan kita yang adalah sahabat kita sendiri. Jadi sayalah belajar, sayalah yang bangun, dan sayalah yang ingin terus hidup dan berjuang, bukan untuk diri saya tetapi untuk sahabat-sahabat saya di luar sana. Pasal saya punya latar belakang banyak sukan, jadi sukan ni yang membuat saya rasa macam saya masih boleh buat seperti dulu. Saya tolak kursi roda jarak jauh, saya main badminton, saya berenang gunakan tangan, dan saya seterusnya saya menjadi seorang penembak tepat. Dengan melibatkan diri dalam bidang sukan, saya rasa diri saya tidak ada beza dengan orang yang bukan OKU. Saya masih boleh berlatih, saya masih boleh cemerlang dan gemilang terbilang begitu. Jadi sukan menyatukan bukan saya saja, tetapi sahabat-sahabat kami yang lain juga. So dari situ kami boleh rise, kami boleh bangkit dan melakukan yang luar biasa yang tidak orang biasa, orang bukan OKU pun tidak tahu yang kami boleh berkemampuan sebegini. Daripada Allah yang Esa, Dia mengambil sesuatu daripada kita, Dia beri yang lain. Tetapi apa yang Allah berikan itu ianya up to us. Hanya kita sahaja yang boleh adjust apa yang Allah telah beri pada kita. Dan saya tengok sahabat-sahabat saya yang lain tu, diorang tangan tak ada, kaki tak ada, boleh berenang. Saya cakap, dia orang boleh buat, saya pun lagi boleh buat kan.
Dan terus terang saya cakap, dulu masa saya tolak kursi roda saya dari Johor sampai Putrajaya, masa tu saya tak tahu macam mana saya boleh buat. Cuma yang saya ingat, tangan saya sakit, badan saya sakit, dan saya ingat saya pakai sarung tangan. Sarung tangan tu satu hari, 2 hari sarung tangan tu kena buang. 2 sarung tangan tu pun habis pasal kita tolak kursi roda tiap-tiap hari lepas subuh dan sebelum maghrib kita berhenti. Saya tak tahu mana saya dapat tenaga tu. Terus terang, saya sekarang ni saya bawa kursi roda daripada Kuala Lumpur sampai JB balik KL dah sakit belakang. Tolak kursi roda saya dah tak tahu macam mana saya boleh buat. So itulah antara keajaiban dan kekuatan yang Allah Yang Maha Esa beri pada saya. Saya bersyukur. Susah nak apa orang kata, nak cerita pasal yalah, dulu saya interview Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sebagai seorang wartawan siaran. Habis tu sekarang saya boleh duduk dan bertukar-tukar fikiran dan berkongsi mengenai isu-isu yang OKU. Saya rasa begitu bersyukur dan juga teruja pasal Yang Amat Berhormat dia mendengar dan dia memahami apa yang kami lalui. Saya berdoa yang antara cadangan-cadangan dan kepayahan dan keluhan dan aspirasi kami itu, insya-Allah Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dapat apa orang kata sama-sama menjulang apa orang kata aspirasi kami, insya-Allah. Tapi saya sebagai wartawan tu, kita jumpa Perdana Menteri, kita macam nak interview lah kan. Tapi Yang Amat Berhormat pasal dia dah biasa dengan saya sebagai wartawan sebelum ni, jadi senang nak berbicara. Itu yang mungkin yang itu adalah pasti satu kelebihan sedikit lah pasal kita biasa bertemu dan biasa menemu ramah sebelum tu. Harapan saya untuk negara kita Malaysia adalah supaya negara kita suatu hari nanti akan menjadi sebuah negara yang mesra dan ramah OKU, bukan sahaja daripada segi infrastruktur tetapi dari segi pendidikan, daripada segi pekerjaan dan juga kesamarataan across the board. Di mana-mana jua OKU tu diberi peluang untuk bersama-sama untuk membuat decision, untuk membuat keputusan, insya-Allah satu hari nanti.